Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini kita nak ulas beberapa isu yang menarik yang berlaku sekitar politik Malaysia. Isu yang pertama yang kita nak ulas petang ini adalah kenyataan Muhyiddin Yassin bahawa beliau mungkin akan bersarah daripada politik selepas PRU 15. Gambaran ini memberikan petunjuk bahawa Muhyiddin mungkin akan memberikan kuasanya kepada orang yang terdekat dengan beliau. Selaku Presiden kepada Parti Bersatu dan juga pengerusi kepada Perikatan Nasional, pada jangkaan saya yang akan mengambil alih tampuk kepimpinannya ini adalah Hamzah Zainuddin. Orang kepercayaannya dan setiausaha agung Parti Bersatu tersebut. Aku fikir Hamzah Zainuddin akan menjadi pemimpin yang baik untuk menggantikan beliau. Dan bercakap tentang bersara ini, dalam dunia politik di Malaysia, saya fikir ramai orang patut memilih langkah dan meniru langkah Muhyiddin Yassin ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Mengapa saya katakan seperti itu? Kerana pertama, faktor usia. Di Malaysia, daripada pemerhatian kita semua, kebanyakan pemimpin politik di Malaysia ini rata-ratanya berumur di atas 60 tahun. Sudah berusia, tua, dan ada juga yang kurang sudah dapat bergerak mobilisasinya. Yang paling tua di Malaysia, siapa lagi kalau bukan Tun Mahathir Mohamad, dengan menjangkau umur 97 tahun. Hari ini keluar pula isu tentang legasi Tun M 97 tahun. Bercakap sekali lagi tentang isu bersara ini, aku fikir ramailah ahli politik di Malaysia ini yang patut bersara bagi peluang kepada ahli-ahli politik muda yang ada di Malaysia, yang juga mempunyai kepakaran, kebijaksanaan, dan ada kredibilitinya. Selain daripada Muhyiddin yang mungkin perlu bersara bersama dengan Tun Mahathir kerana faktor usia, aku fikir orang yang perlu sangat bersara adalah Zahid Hamidi. Kenapa? Kerana Zahid Hamidi perlu terlebih dahulu menyelesaikan masalah tuntutan ataupun kes mahkamah sebanyak 87 kes tersebut. Selepas sudah selesaikan kes itu, bolehlah kembali semula menjadi peneraju, pengemudi nahkoda kepada Barisan Nasional dan khususnya juga Parti UMNO. Bagaimana mungkin beliau dapat memimpin parti itu dengan status yang tidak bersih? Status tidak bersih kerana belum selesai kes mahkamah tersebut. Seperti Najib. Najib pada waktu dulu pun dia melepaskan jawatan Presiden UMNO dan hanya menjadi penasihat selepas beliau dituduh, didakwa di mahkamah berkaitan dengan 1MDB. Mengapa tidak Zahid Hamidi juga berbuat demikian? Walaupun kelulusan ROS sudah diumumkan bahawa permohonan UMNO untuk memindah perlembagaan UMNO, pemilihan UMNO sehingga 6 bulan selepas PRU, dan agak lucu apabila Zabudin pernah menulis, beliau kata, kalau macam begitu, sampai kiamatlah baru ada pemilihan UMNO. Kerana kalaulah pilihan raya itu diadakan sampai kiamat, kiamat jugalah pemilihan UMNO, katanya. Ada kebenaran di sana kerana walaupun dalam perlembagaannya 3 tahun perlu ada pemilihan, tetapi selagi PRU belum diadakan, bermaksud mereka tidak perlu membuat pemilihan. Jadi kalau begitu, kesimpulannya 5 tahun sekali. Kan? Lebih kurang begitulah pemahaman saya. Bercakap tentang persaraan Muhyiddin ini, beliau memberikan bayangan bahawa beliau bersedia untuk bersara daripada politik selepas PRU 15. Pada pendapat anda, patutkah Muhyiddin bersara atau tidak? Pada pendapat saya, Muhyiddin
perlu mencari, kalaupun dia benar-benar mau bersara, dia perlu mencari pemimpin baru yang dapat menggantikan beliau bagi mencukupkan persaingan politik di Malaysia. Kerana bagus juga ada Perikatan Nasional yang kuat, ada pilihan baru untuk rakyat. Ada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, dan Barisan Nasional. Bila tiga gabungan ini ada, bermakna kita akan ada persaingan yang sehat. Bila ada persaingan yang sehat, ada pilihan yang baik, maka parti-parti gabungan ini akan lebih bekerja keras. Dan akan lebih mementingkan pencapaian. Kerana kalau tidak, mereka akan dihukum oleh para pengundi dan rakyat sendiri. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Paguh berkata, jika bersara, dia ingin berehat dan meluangkan masa dengan keluarganya. Inilah yang bagus. Ini bagus. Mungkin penggal akhir. Lepas itu berehat sahajalah di rumah. Duduk di rumah dengan istri, cucu-cucu. Ramai. 8 orang anak-anak, kata Muhyiddin. Selain daripada tugas yang sibuk, Muhyiddin pun kamu tahu. Semua kita tahu Muhyiddin pernah dan masih lagi berjuang kanser. Jadi amat sesuailah beliau mengambil keputusan berehat secepat mungkin. Mungkin sudah sampai masa, tapi mungkin juga kalau keadaan mendesak dan memerlukan, insya Allah kita akan fikirkan perkara itu, kata Muhyiddin. Dipetik Free Malaysia Today. Bagaimanapun, katanya, ia tetap bergantung kepada keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan bersatu. Muhyiddin merupakan Perdana Menteri ke-8 dan dilantik ke jawatan itu susulan langkah Sheraton yang membawa kepada tumbangnya kerajaan PH. Bagaimanapun, tempo pentadbirannya tidak lama, iaitu hanya 17 bulan selepas 15 ahli Parlimen UMNO menarik balik sokongan terhadapnya dan memaksanya untuk meletak jawatan. Jadi Muhyiddin adalah rekod Malaysia menjadi Perdana Menteri tidak melalui pilihan undi oleh rakyat. Muhyiddin juga rekod untuk Malaysia menjadi Perdana Menteri paling cepat letak jawatan. Hanya 17 bulan. Tun Mahathir 12 bulan. Jadi ada sesuainya juga, ada kebaikan, ada keburukan, Muhyiddin letak jawatan. Bagaimanapun, aku tinggalkan kamu semua dengan kata-kata ini. Baguslah semua orang yang sudah tua-tua, terlampau tua itu, bukan letak jawatan, bersaralah. Kerana ada banyak perkara lagi yang boleh Anda lakukan selain daripada politik. Nikmatilah hidup selain daripada politik, kerana di luar sana ada banyak lagi perkara yang lebih penting, lebih baik daripada politik. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Kita jumpa lagi. Bye-bye.